Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Tuan-tuan yang mulia, tajuk hari ini ialah pecah dan perintah. Sekarang ni kita dalam situasi dipecah dan diperintah. Pada zaman dulu ada seorang raja. Dia ada 3 anak. Waktu dia gering dan kuat sangkanya dia akan mati, lalu dia panggil 3 anak dia menghadap dia, lalu dia beri kepadanya setiap seorang 1 batang tongkat. Kemudian dia kata, sekarang cuba berkah, ikatlah tongkat tu kuat-kuat sehingga jadi 1. Lalu anak dia pun ikat kuat-kuat. Lalu raja berkata, salah seorang daripada kamu cuba patahkan. Yang sulung cuba, dia letak di kepala lutut, tarik kiri kanan, dia letak atas tanah, nyak, tak patah. Yang kedua pun buat perkara yang sama, tak patah. Yang ketiga pun buat perkara yang sama, juga tidak patah. Lepas tu kata raja, sekarang pisahkan tongkat, pegang masing-masing. Lalu mereka buka ikatan dan pegang tongkat seseorang. Lalu raja kata, setiap orang cuba patahkan tongkat. Lalu dengan mudah, tanpa bersusah payah, setiap orang ni letak di kepala lutut, tarik kiri kanan, patah. 3 tongkat tu patah. Lalu raja beri pengajaran, wahai anakku, sekiranya kamu 3 orang ni bersatu, kamu tidak akan dipatahkan, dikalahkan oleh musuh. Tapi bila kamu membawa masing-masing, nasib masing-masing, berpecah, berpisah, maka kamu akan mudah dikuasai oleh musuh. Kamu akan dipatahkan oleh musuh. Begitu juga Nabi pernah bersabda, hendaklah kamu bersama jemaah. Walaupun semaya jemaah. Bila kamu semaya seorang, maka seperti kambing yang ketinggalan. Kambing ni kata ada 50 ekor, jalan sekali. Ada seekor ni lambat sebab dia cacat ke atau dia uzur ke. Maka kambing yang ketinggalan ni, dia akan dikejar oleh serigala, oleh harimau, oleh rubuk, oleh singa. Dan dialah yang akan jadi mangsa. Maka kamu hendaklah sentiasa bersama dengan jemaah. Sekiranya tidak, maka kamu akan dikalahkan oleh musuh. Dalam satu hadis ada disebutkan, Nabi kata, jaga-jaga, 5 perkara akan terjadi. Pertama, sekiranya satu kaum melakukan perzinaan secara berleluasa, maka akan datang penyakit-penyakit pelik yang sebelum ini tidak dikenali. Yang keduanya, sekiranya satu kaum tidak mengeluarkan zakat, maka hujan tidak akan turun. Yang ketiga, sekiranya satu kaum menipu sukatan dan timbangan, maka kemarau panjang akan berlaku. Yang keempat, sekiranya satu kaum tidak melaksanakan hukum Allah di dalam negerinya, maka berlaku huru-hara. Tetap berlaku huru-hara, tidak stabil dalam negeri dia. Yang kelima, sekiranya satu kaum memecahkan perjanjian, maka dia akan diserang dan dikuasai oleh musuh. Ini berlaku pada zaman Melaka dulu. Iaitu pada waktu rombongan daripada Jawa datang ke Melaka. Maka anak kepada bendahara paduka raja ni, dia kecil lagi, dia kuat. Pergi duduk di atas ketua rombongan, pergi duduk atas riba. Maka pakak suka lah pasal budak.
Dia mana tahu. Lalu bendahara ni bergurau. Bendahara kata, "Wak, anak kita suka kat wak tu." Suka. Anak kita ni suka. Maka kata dengan pendekar Jawa tu, baiklah. Kalau dia suka kat, baiklah. Tak apalah. Maka waktu dia balik, pendekar Jawa ni beli seorang hamba sama tua dengan anak bendahara tadi. Dia balik, dia pegang. Jadi budak tu daripada 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10, 11, belasan tahun. Jadi dia sudah jadi anak darah sunti. Jadi kalau dia pegang ni besar comel lagu tu, maka anak Paduka Raja Bendahara Melaka pun lagu tu lah. Dia pun pergi semula ke negeri Melaka. Pergi semula dengan pendekar-pendekar dia, pembantu dia. Dia pun jumpa dengan Bendahara Paduka Raja. Dia kata, nak tutup janji hak dulu. Janji apa? Dulu kata, nak bagi anak saya ni akan jadi menantu lah. Dulu kata, anak tuan suka pada saya. Maka sekarang marilah kita kahwin. Kata dengan bendahara, kita gurau je, main-main. Dia kata, kita hidup ni tak boleh bergurau. Bila cakap tu adalah kotor. Sebab kita orang besar-besar. Kita orang besar-besar ni bukan pelawak. Bukan lawak jenaka. Hak tubik tu berenah belaka. Tak ada hak hampa. Lalu dia, bendahara kata, duk, kita gurau je, suka-suka main-main. Bila kata gitu, semua pendekar dia ni serang. Serang kampung bendahara tadi. Huru-hara. Serang. Jadi ramailah yang mati. Akhirnya bendahara pun minta maaf lah. Minta maaf. Baru dia balik semula ke tanah Jawa. Ini nak cerita bila kita memecahkan janji. Kita tidak menunaikan janji. Maka kita akan diserang oleh musuh. Dan kita kena melutut dan minta maaf terhadap apa yang telah kita ucapkan. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak akan tubik satu perkataan daripada mulut kita kecuali di kiri kanannya ada pencatat, iaitu malaikat raqib dan malaikat atid. Sebab itu kena berwaspada. Fikir dahulu sebelum kita mengatakan sesuatu. Sebab mulut badan binasa. Pepatah Melayu kata apa? Santan binasa. Tak, sebab mulut santan binasa. Jadi sebab mulut ni boleh binasa kita. Jadi jaga-jagalah kita dalam suasana emosi seperti ini. Ayat Quran ada menyebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqazakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Maka berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, dengan agama Allah. Semua sekali. Semua kamu tu berpegang dengan tali Allah. Dan jangan bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah ke atas kamu. Ketika kamu bermusuh-musuhan di antara satu sama lain. Maka Allah Ta'ala merawat hati kamu. Melembutkan hati kamu. Memaafkan satu sama lain. Maka Allah Ta'ala melembutkan hati kamu. Dan menyatukan kamu di antara satu sama lain. Maka jadilah kamu saudara Allah. Semuanya bersaudara Allah dengan nikmatnya. Dan sesungguhnya ketika kamu bermusuhan, sebenarnya kamu telah berada di pinggir api neraka. Dan Allah Ta'ala merentap kamu, menyelamat kamu daripada tergelincir jatuh ke dalamnya. Itu nikmat Allah. Maka Allah Ta'ala menerangkan kepada kamu supaya kamu dapat petunjuk. Dapat petunjuk ni hak kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Dalam suratul Fatihah 17 kali sehari. Maka la'allakum tahtadun ni supaya kamu dapat petunjuk, dapat hidayah.
dapat hidayah ni, dapat petunjuk untuk melaksanakan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Maka marilah kita satu sama lain saling maaf memaafkan. Dan kita duduk di atas janji Islam, di atas bendera Islam, di atas kesatuan Islam. Kenapa? Islam tu tinggi. Ia tinggi. Ya'lu wala yu'la alaih. Dia tinggi, dia tidak ada yang lebih tinggi daripada agama Islam. Maka kita semua ni adalah satu saudara. Nah, kita semua innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhawaikum. Hendaklah sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Maka hendaklah kamu berbaik-baik di antara saudara kamu. Ini ayat ni dan hadis-hadis ni telah saya pernah masuk pertandingan syarahan waktu tingkatan 2 sekolah menengah agama Ittifaqiyah Jertih, dan guru pembimbingnya yang mulia Cikgu Ismail Muhammad masih lagi ada sekarang ni dan duduk di Terengganu. Semoga Allah Ta'ala kasihi dia. Dan saya sekarang ni baca semula ayat ni setelah 40 tahun lebih. Setelah 40 tahun lebih. Dan sekarang ni kita nak cerita kepada bangsa kita. Kalau raja tadi anak dia 3 orang dan pecah 3, kita sekarang ni umat Melayu Islam sudah pecah 10. Dan tunggulah yang mana Nabi berkata, umat akhir zaman ni ramai tapi mereka lemah. Mereka seperti buih, ataupun mereka itu seperti makanan yang lazat, yang terhidang di dalam talam, dan musuh-musuh berkeliling pakat merobek-robek, mencari-cari untuk apa? Untuk mereka makan. Jadi kita jangan jadi mangsa seperti itu. Marilah kita duduk merenung, mengkaji, menghina diri, bermuhasabah, dan marilah kita bersatu di atas nama Islam, di atas nama agama. Maka Allah Ta'ala akan meninggikan kita di dunia, lebih lagi di akhirat dengan nama agama. Kehidupan dunia yang sementara, akhirat yang kekal abadi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri petunjuk kepada kita semua. Bila kita dapat petunjuk ini, maka Allah Ta'ala telah memberi satu lagi tugas. Ayat yang selepasnya ialah wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang terakhirnya wa ulaika humul muflihun. Mereka lah yang berjaya. Yang tadi dapat petunjuk, setelah amalkan petunjuk, buat 3 perkara ni, maka mereka lah berjaya. Wa ulaika humul muflihun. Yang mana berjaya ni apa dia? Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap kamu akan menghadapi kematian. Setiap jiwa akan mati. Dan apabila kamu mati, pahala-pahala kamu akan dibalas, disempurnakan pada hari kiamat. Maka barang siapa yang terlepas daripada api neraka, lalu ia dimasukkan ke dalam syurga, dialah orang yang berjaya. Dan tidak adalah kehidupan dunia ini kecuali mata benda yang menipu daya manusia. Tuan-tuan yang mulia, berjaya ialah lepas daripada api neraka dengan rahmat Allah Ta'ala, dan dimasukkan ke dalam syurga juga dengan rahmat Allah Ta'ala. Maka ayat ini sama dengan ayat tadi yang menyebut hendaklah ada satu golongan daripada kamu, wal takum minkum ummatun, satu umat, yad'una ilal khair, menyeru manusia kepada kebaikan. Apa dia kebaikan? As-salatu khairum minan naum, sembahyang lebih baik daripada tidur. Ajak manusia kepada iman dan amal, iaitu kepada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan kepada amalan ibu, iaitu sembahyang. Yad'una ilal khair, panggil orang sembahyang. Wa ya'muruna bil ma'ruf, suruh orang buat kebajikan. Apa dia ma'ruf? Iaitu mengeluarkan zakat, membuat charity, membuat sedekah, membuat infak. Qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha adza. Perkataan yang baik, dakwah, lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan ungkit mengungkit. Nah, yad'una ilal khair, iaitu
membelanjakan harta, membuat kebajikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan larang manusia daripada melakukan kemungkaran. Kenapa? Kerana kemungkaran ni meruntuhkan umat. Meruntuhkan umat. Fahsya dan munkar. Apa dia yang dapat mencegah fahsya dan munkar? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang dapat mencegah manusia daripada fahsya dan munkar. Fahsya ni perkara keji, iaitu melibatkan seksual dan sebagainya, diri sendiri, iaitu zina, dan munkar ialah yang melibatkan kerugian kepada pihak yang kedua. Kata orang bunuh, orang curi hak orang, ambil hak orang lain, maka itu munkar. Maka yang dapat mencegah manusia daripada fahsya dan munkar ialah solat. Maka ajak orang kepada solat dan ajak orang kepada membantu satu sama lain, maka ulaika humul muflihun. Dan itulah mereka orang yang berjaya. Mereka orang berjaya ni yang lepas daripada api neraka masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Jadi sekianlah sahaja buat mukaddimah selepas tu daripada hospital ni. Alhamdulillah, dengan berkat doa tuan-tuan yang mulia, Allah Ta'ala beri kesembuhan pada saya, bagi peluang untuk menyampaikan setakat yang saya tahu, dan Allah lah lebih tahu. Wa fawqa kulli zi ilmin alim, di atas orang yang ada ilmu ada lagi yang lebih banyak ilmu, belak-alak, belak-selasa. Maka kita ni adalah manusia yang berdosa di sisi Allah Ta'ala. Sekianlah sahaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.